tu nanti Hani kalau balik busy ni. Oh, grandnya birthday you, Hani. Thank you so much for coming. Selfie. Next time kita pergi Bali. Hani. #holiday, #BFF. Nak beli yang ni lah. Nanti aku bayarlah. Kau buat pinjaman untuk birthday party kau tahun lepas? Time susah ni semua tak boleh harap. Selamat ulang tahun ke-24 anak ibu. Ibu. Tolong Hani, Ibu. Tu kereta aku. Kau ada? Kereta aku boleh cucuk USB. Kau ada? USB je. Hai, kereta aku ada kursi urut. Kau ada? Ada. Kau ada? Tak ada. Kereta aku boleh pergi 330 km sejam. Kau ada? Kereta dia tu tiap-tiap bulan dia bayar RM3,000. Kau ada? Insurans dengan road tax kereta dia ni setiap tahun RM5,500. Kau ada? Itu tayar kereta lah. Kalau sekali tukar walau RM2,000. Lu ada? Tak ada. Tapi kau ada ke duit nak bayar semua benda ni? Tak ada. Beli kereta jangan ikutkan hati. Nanti susah hati. Jangan sampai begitu. Tanya AKPK terlebih dahulu sebelum membuat sebarang keputusan kewangan. #AskAKPK. Jumlahnya RM1,500. RM1,500 je? Sekejap ya. Ni kad kredit. Platinum. Kau ada? Bukan 1, tapi 10. Kau ada? Aku boleh beli beg tangan ni. Kau ada? Aku boleh makan sedap-sedap dekat sini. Kau ada? Kau like sekarang? Okey. Apa yang kau nak? Aku swipe je. Kau ada. Cik Sheila ada? Anak teman popular. Ramai orang cari dia. Kau mana? Siapa telefon tu, Mak? Bank. Bank? Bank pun cari anak teman. Kau mana? Dia dapat banyak surat peguam. Kau ada? Sekarang ni aku stres. Kau ada? Tak ada. Dramanya hidup kau. Kad. Nanti hutang meningkat. Jangan sampai begitu. Tanya AKPK terlebih dahulu sebelum membuat sebarang keputusan kewangan. #AskAKPK. Betul ke ni rumah dia? Betul lah tu. Besar. Memang besar. Kau ada? Tak ada. Rumah aku ada track kereta mainan. Kau ada? Tak ada. Rumah aku boleh main polo air. Kau ada? Tak ada. Kolam renang dia ni, kali isi, bila air dah cukup untuk mandi sebulan. Kau ada? Tak ada. Rasa je tu. Bil elektrik rumah dia ni, cecah RM2,000. Mana taknya, aircon, lampu, TV, pasang 24 jam. Kau ada? Tak ada. Untuk ngeberesin rumah ini aja perlu pakai 5 orang. Setiap seorang gajinya RM2,000. Kau ada? Tak ada. Untuk jaga rumah ni kena ada 5 orang tukang kebun. Kau ada? Tak ada. Setiap bulan dia bayar rumah ni dekat bank RM10,000. Kau ada? Aku tak ada. Tapi kau ada ke duit nak bayar semua ni? Tak ada.
Besar rumah, besarlah belanjanya. Jangan sampai begitu. Tanya AKPK terlebih dahulu sebelum membuat sebarang keputusan kewangan. #AskAKPK. Adakah anda terkesan dengan kehilangan punca pendapatan? Anda terbeban dengan bebanan hutang? Mencari saluran untuk menjana pendapatan? Anda ingin menceburi bidang perniagaan dan bantuan modal? Adakah anda ingin meningkatkan kemahiran? Adakah anda buntu dan tertekan? Sertai program Demi Esok, ayo bangkit. Langkah 1. Dapatkan maklumat berkenaan peluang untuk menjana pendapatan. Klik pautan disediakan bagi mengetahui peluang yang ditawarkan oleh setiap agensi. Langkah 2. Bantu kami mengisi maklumat untuk membantu anda. Langkah 3. Anda akan disalurkan kepada agensi-agensi yang berkaitan. Tindakan anda diperlukan demi esok yang lebih baik. Kerana aku memilih untuk tidak lari, kerana aku memilih untuk mengurusnya, kini aku bebas menikmati kehidupan. Asin, kalau sudah besar mau jadi apa? Asin mau jadi dokter. Adik. Buku baru, adik. Esok, Ani boleh pergi sekolah. Asin mau jadi dokter. Supaya kalau ibu sakit, Asin boleh rawat ibu. Ibu, Asin mungkin tidak dapat tunaikan impian Asin. Tapi Asin tahu, impian Asin hidup dalam perjalanan adik. Perjalanan yang membawa harapan untuk memerdekakan keluarga kita.
Hai semua. Kembali kita bersama dengan sesi terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan kepada anda semua yang berada di rumah. Nampak? Saya berpeluh, bermakna saya baru lepas menjalani orang kata tu aktiviti kesihatan. Jadi sesuai dengan tema kita pada petang ini, ya, kita nak bersama-sama dengan Coach Ken di mana kita nak mempelajari tips dan juga apakah orang kata tu aktiviti-aktiviti kesihatan yang mampu mengoptimumkan kesihatan kita, insya-Allah, ya. Jadi bersempena dengan Global Money Week 2021 merupakan satu kempen literasi keuangan yang dijalankan kepada seluruh dunia. Kalau kata wanita ada hari wanita, yakni kita menyambut Global Money Week 2021. Jadi AKPK nak ucapkan salam PKP juga, ya. PKP versi AKPK ialah P, jadilah orang yang positif. K, kawal selia keuangan anda. Dan P yang seterusnya ialah kalau orang lain sibuk panic buying, tapi kita pilih untuk panic simpanan. Baik, untuk itu, ya, kita dah semalam kita dah belajar bersama dengan Cik Jo dalam kesihatan mental. Ya, kita hashtag aku layak untuk bahagia. Jadi seterusnya tadi, thank you so much Miss Sheila untuk perkongsian yang sangat menarik berkenaan dengan social business ataupun social enterprise, ya. Dan yang terakhir kita akan bersama dengan Coach Ken untuk kita mempelajari tentang kesihatan fizikal, hashtag stay fit. Jadi untuk itu saya ingin memperkenalkan Coach Ken kita. Roll it. Hi, my name is Ken Abdullah. I've been doing stunt for 8 years and I have martial art background, taekwondo. Don't try this at home or anywhere or at school. Don't, bro. It's dangerous. Led by professionals, bro. Salam sejahtera, salam sihat daripada saya Ken Abdullah. Alright, so hari ini bersama saya ialah penjagaan fizikal. Okay, topik pada hari ini kita akan berkongsi. Okay, saya nak share pada korang semua bagaimana untuk kita menjaga fizikal kita. Okay, kita kekal fit. Alright, setengah orang dia nak ada pelbagai tujuan. Okay, setengah orang dia nak kekal fit, ada setengah orang dia nak jadi bodybuilder, ada setengah orang daripada dia montel, dia nak kurus, ada setengah orang dia nak kekal fit. Okey, maknanya daripada dia memang ada masa, so dia nak maintain masa. Okey, so setiap orang ada beberapa tujuan. Okey, kepada penonton semua, saya nak tanya kepada korang semua, sihat ke tidak? Sihat. Okey, macam mana kita nak tahu kita dah sihat ke tidak? Boleh tak bagi saya kata ada 1 ke 10, korang ni lingkungan dia berapa? Maknanya 7 ke 8 ke 9 ke 10. Kalau 10 yang 10 ke 10 memang yang terbaik. Okey, so apa itu sihat? Macam semalam Cik Jo kata dia dah terangkan apa itu sihat daripada WHO, iaitu mental, fizikal dan juga sosial. So hari ni kita akan bincang tentang fizikal. Okey, kesempurnaan di bidang fizikal jauh daripada segala penyakit, kecacatan dan juga kelemahan. Itulah maksud apa itu sihat.
Okay, so macam mana kita nak maintain sihat kita ni? Okay, adakah kita kena makan pergi kurus? Adakah kita kena bawa basikal ke? Ataupun kita nak buat aktiviti apa benda kita tak tahu. Okay, orang tahu sihat je mesti bersenam. Bersenam tu apa? Okay, kadang-kadang diorang tanya, coach saya ni bersenam tapi saya ni tak kurus. Macam mana coach? Okay, kadang-kadang orang tak tahu. Macam mana saya nak kurus kan? Macam mana saya nak sihat? Apa itu sihat? Okay, so sebenarnya kita kena tahu. Okay, kita nak sihat ni dia ada bermacam-macam kata dia punya kategori dia. Okay, pertama kita kena jaga luaran, maknanya fizikal kita, luaran kita kena jaga, iaitu kita kena bersenam. Okay, so yang kedua ialah kita kena diet. Diet, kalau kita bersenam aja tapi diet tak jaga pun tak guna. Okay, so kita kena diet dan juga bersenam. Kalau kita diet tapi tak bersenam pun tak guna. Okay, contoh kalau kita diet memang kita kurus, tetapi adakah kita fit? No, memang tak fit. Memang tak fit. Okay, so kita kena ada dua-dua sekali. Okay, tapi sebelum kita nak start bermula ni, saya nak ucapkan terima kasih kepada KPK kerana menjemput saya yang kali keberapa tak saya tak tahu. Okay, yang setia masih menjemput saya sebagai penceramah penjaga fizikal, dan saya pun gembira lah. Dan hari ni hari yang agak istimewa, lain daripada penceramah-penceramah lain. Saya live di KPK sendiri. Okay, terima kasih KPK. KPK memang terbaik. Okay, saya harap yang akan datang KPK dapat buat platform ni sampai bila-bila. Alright, jemput saya lagi. Okay, boleh ya? Alright. So, okay, apa itu macam mana kita nak jaga fizikal kita? Okay, so dari slide yang pertama ni kalau korang nampak, okay, ini adalah antara aktiviti kita. Okay, ada yang kita nak pegang, main basikal, lepas tu apa lagi, nak berlari. Itu semua aktiviti-aktiviti fizikal. Tapi ada setengah orang dia buat secara leisure. Dia buat kata aku nak sihat je, so aku kena senam. Ada setengah orang, saya gemuk, saya nak kurus. Jadi saya nak pergi gym, saya nak kuruskan badan. Ada setengah orang daripada kurus dia nak jadi sadar. Ada juga. Okay, so terpulang pada individu. Okay, next. Okay, so apa jadi kalau kita tak bersenam? Okay, kalau kita tak bersenam, ini adalah salah satu dia punya faktor-faktor yang akan berlaku pada badan kita. Satunya ialah kita senang sakit. Okay, kalau kita tak bersenam, kita antibody kita tak ada. Lagi-lagi zaman-zaman COVID-19 ni kan, kita kena menjaga tubuh badan kita ni kekal fit supaya kita susah nak diserang penyakit. Sebab dia senang tangkap kepada segala penyakit yang ada ni. Contohnya macam kalau kita batuk, dia senang tak mungkin dapat. Jadi kita kena kekal fit. Jadi kalau kita fit, kita ada antibody yang kuat, kita lawan segala-gala penyakit ni. Okay? Dan yang seterusnya kita senang cepat letih. Contohnya macam saya kata tadi, kita diet tapi kita tak fit. Kita dah kurus tapi tak fit. Bila naik tangga, cepat letih. Kena kejangkir sikit, lari-lari dah letih. Kita cepat letih, kan? Jadi kita kena balance. Makan pun kena ada dan juga kita bersenam pun kena ada. So dulu kena balance. Ada setengah orang dia suka diet aja, tak bersenam. Okay, so dia rasa macam jalan mudah lah bagi dia tak bersenam, kan? Sebab apa? Masa kita ni kena develop. Kita kena develop masa kita ni, grow our muscle to maintain our health. Alright? Dan seterusnya, okay, lapar. Okay, lapar. Okay, cepat lapar. Kenapa saya kata cepat lapar? Ada satu hormon dalam badan kita ni, nama hormon ghrelin. Okay, hormon ghrelin ni, dia bagi saya dia macam jahat lah, hormon jahat. Dia macam assassin lah. Dia suka attack bila kita ni malas. Okay, so bila kita malas, bila kita di rumah saja, kan, so dia akan timbul hormon ni, hormon ghrelin dia akan timbul, so kita akan berasa cepat lapar. Jadi that's why kadang orang kata dia ni dulu bersukan, tapi kenapa bila dia masuk office dia jadi gemuk? Why? Kenapa aku jadi gemuk? Padahal aku dulu atlet, bukan atlet. Sebab dia tak perasan, sikit demi sedikit dia makan, dia konsum, dia makan. Dia punya size tu dah jadi kurang, so dia lebih makan daripada kurang. So lama-lama badan pun jadi comel, kan? So kita kena balance. So kita nak lawan hormon ghrelin ni, kita kena selalu bersenam. Badan kita kena kekal aktif. Dia jangan terlalu banyak duduk. So hormon ghrelin ni, bila kita banyak duduk dalam office, kita timbulkan hormon ghrelin. So dalam office pun kita boleh bersenam.
So sekarang ni orang kata zaman COVID-19 ni dia banyak aktiviti di rumah. Okay. Work from home orang kata kan. So work from home pun lagi best. Sebab kita ada macam-macam peralatan. Kita ada kursi, kita ada ni dan kalau kita nak senaman pun tak malu. Dalam office, contohlah kita pakai baju office, daripada orang ni kita macam tu kan. Orang pun tengok, apa hal ni orang mak ni kenapa kan? Kan? So orang dapat pelik. So lagi-lagi kalau work from home ni lagi bagus sebenarnya. Okay, kita boleh bersenam. So lepas ni, di akhir rancangan ni, saya akan tunjukkan demo. Okay, demo macam mana kita nak bersenam dengan betul. Okay, dan kalau rasa macam korang bosan nak workout seorang, korang ada partner, korang boleh workout dengan partner korang. Dan saya akan ajar benda tu. Okay, saya akan bersama dengan saya dan partner kita. Okay, so seterusnya ialah, seterusnya. Okay, so kalau kita nak tahu kita ni kategori mana, kita kalau nak terus kita kena tahu kita ni fizikal kita ni macam mana, kita kena kenal diri kita macam mana. Okay, yang pertama kalau kita korang tengok dekat dalam slide tu, dia panggil ectomorph. Okay, ectomorph. Okay, apa yang kau nampak ectomorph? Kalau korang betul-betul mesti ada korang ni orang sport, okay, orang sukan, atlet, bina badan pun korang tahu pasal yang kategori ni. Okay, yang pertama ialah ectomorph. Okay, ectomorph ni biasanya orang yang kurus kering, masa dia pun kecil. Okay, orang ectomorph dia dimakan macam mana pun sekalipun dia tetap kurus, dia takkan gemuk-gemuk. Okay, dia punya metabolism dia terlalu tinggi. Okay, tapi dia bila dia workout, badan dia susah nak naik. Okay, itu ialah golongan di antara ectomorph. Okay, korang boleh tahu korang ni dia berada di lingkungan yang mana satu. Korang tengok, okay, nanti korang jangan lupa komen di bawah. Komen di bawah korang ni berada di lingkungan mana satu. So korang kena kenal badan korang ni macam mana. Sebelum korang nak masuk gym, sebelum korang nak workout, korang kena tahu badan korang ni di mana. Baru korang tahu apa aktiviti yang sesuai untuk korang. Sebab di antara ketiga-tiga ni, aktiviti dia berbeza. Alright? Okay, so yang kedua ialah endomorph. Okay, endomorph. Okay, endomorph ni biasanya lah kita di mana-mana, bukan di Malaysia saja, di luar negara sekalipun. Okay, endomorph ni kita kata tubuh badan yang agak comel lah, agak gempal sikit. So dia makan dia gemuk, and then dia diet kejap, lepas tu dia tinggalkan diet tu, dia makan dia gemuk balik. Okay, ini antara orang yang berada di dalam keluarga endomorph. Okay, maknanya dia punya metabolism dia sangat-sangat rendah, masa dia pun kecil. Okay, alright, seperti anda tahu, masa kita ni makin besar, masa kita ni makin kuat pembakaran dia. Jadi that's why kita kena ada senaman. Barulah pembakaran itu cantik, kan? So orang endomorph ni dia kena bersenam lebih sikit. Dia tak macam ectomorph dia kurus, dan dia makan macam mana pun tak gemuk-gemuk. Dia tapi masalah satu je, dia nak bersenam, masa dia tak besar-besar, dia besar tu je. Macam saya dulu pun tak adalah lain-lain macam ni kan. Saya dulu pun kurus kering, tapi lama-lama saya jadi macam ni lah, macam apa yang korang nampak ni. Okay, alright. Yang terakhir ialah mesomorph. Okay, ni antara orang yang kata paling beruntung lah, kan? Antara orang yang kata bernasib baik, orang kata dia makan macam mana sekalipun, dia tetap kurus, kan? Dia tetap, badan dia tetap fit. Dia tengok badan dia muscular kan, dia makan ni, makan tu, makan ni. Kadang saya tengok kawan saya kan, makan banyak kan, tak jaga, makan kari lah, makan ini, KFC, McDonald's semua, tapi badan dia tetap cantik, tetap ada shape figure dia. Okay? Sebab dia punya pembakaran dia cantik. Okay? And then dia ada muscular. Okay? Dia ada masa yang terbakar, dia punya fat dengan segala dalam badan itu. And then dia kalau dia bersenam, dia badan dia cepat jadi. Dia tak macam ectomorph. Ectomorph ni yang kurus tadi tu, dia nak workout, dia kena struggle kot sikit. Dia kena banyak pada workout high compound, maknanya yang berat lah. Maknanya workout yang berat-berat. Macam ectomorph ni dia relax je, dia nak workout berat ke, dia nak besar, dia workout berat. Kalau dia nak rasa, dia nak maintain, dia buat ambil ringan. Okay, maknanya dia ni tak ada masalah. Okay, dia boleh makan, dia boleh consume yang satu. So, yang endomorph endomorph ni pula badan dia kepal. So, dia kena jaga makanan dia. Sekarang ni dia kena banyak buat exercise. So, korang kena tahu sebelum korang nak start workout, korang kena tahu kamu di dalam keluarga yang mana. Ectomorph ke, endomorph ke, ataupun mesomorph. Baru kita tahu macam mana kita workout. Kadang-kadang orang endomorph, dia workout endomorph style. Ada setengah orang endomorph, dia workout
and mesomotor style, so dia tak kena. So korang kena work out dalam korang punya badan korang ni dalam dari segi keluarga yang mana, right? So dah faham Okay, so selepas ni kita tengok, okay, next slide. Okay, so ini ialah index, mass index. Okay, korang boleh kira korang punya mass index, tetapi saya lah, kalau saya tak ambil yang ni sebab apa, saya bukan nak kurus, kan? So yang ni korang boleh tahu kategori badan korang ni, adakah normal, adakah korang ni gemuk, ataupun korang ni terlalu kurus. Okay, kalau kurus korang kena masuk ke zone yang normal. Okay, so korang boleh kira korang punya berat korang, okay, bahagi dengan ketinggian kuasa 2. So korang boleh kira, right? So baru korang tahu korang ni berada di lingkungan yang mana satu. Adakah korang ni terlalu kurus, adakah korang ni normal, ataupun korang ni dah jadi terlalu gemuk. Okay, sorry lah jangan terasa. Okay, so okay, korang boleh kira, right? So next, so dalam kira tu korang boleh tengok di bawah ni, okay, inilah dia punya keluarga dia, okay. Kalau terlalu bawah, okay, terlalu kata bawah berapa tu? Saya tak nampak. 18 18.5, betul. Okay, 18.5, okay, itu ialah underweight. So orang underweight ni dia kena build up sikit masa lah. Ni korang kena makan banyak sikit. Okay, so untuk orang normal is good, is very good. Okay, kalau lebih daripada 25 tu dia dah jadi overweight. So yang ni korang kena kawal pemakanan korang. Okay, sebab apa? Disebabkan dia 25 ke atas ni, okay, bila jadi obesity, dia akan mengundang pelbagai penyakit. Contohnya darah tinggi, kencing manis, sakit jantung, macam-macam lah. Okay, kencing manis itu kita nak elak. Okay, daripada kita habiskan duit kita di hospital, apa kata kita habiskan kita ke exercise. Okay, kita pergi ke gym, kita habis, kita labur duit kita pergi ke gym daripada kita masuk hospital. Kalau kita masuk hospital susah, cik-cik, perempuan sekalian. Okay, susah. Sebabnya kita nak bekerja pun susah. Apa yang hobi-hobi kita nak buat semua yang susah. Sebab kita dah sakit, kita dah limited. Waktu-waktu muda ni lah cik-adik ya, siswa-siswi yang ada kat dalam ni, okay, waktu ni lah kita nak kekal fit. Bila kita dah sakit, semua benda kita tak boleh buat. Kan? Kita nak pergi mendaki, jom kita mendaki. Aku ni semput lah, aku tak boleh buat lah. Aku ni sikit, dah semput. Okay? Bila kita ajak main badminton, baru nak main, dah krem tangan. Alah, tangan dia tak ada masa. So, tak boleh nak badminton ni. Oh, kita komen main badminton kan. So, daripada sekarang lah korang kena jaga berat badan korang. Okay? Menjadikan dia kata normal tu, 18 ke 24. Itu yang paling penting. Okay? Dah kira lah? So, dah kira dah kira belum? So, dari situ lah korang nampak korang punya kategori tu. Tapi, kalau korang ni nak masuk ke alam bodybuilding, dia dah tak guna ni. Sebab apa? Bila korang calculate balik, berat tu akan jadi obesity, overweight. Tapi overweight itu overweight yang sihat. So dia ada jadi lain, kau kena check kau punya body composition. Baru kau tahu fat kat sini ada berapa, 5%. Fat masa kat sini besar mana. So korang tahu, okay, kena orang bodybuilding ni, dia tak guna yang ni. Okay, dia tak guna yang ni. So dia guna yang lain, body composition. Dia tahu dia punya kandungan dalam badan dia ada apa. Contoh kat sini ada 10 kg fat, itu dia kena buang. Okay, at least ada 5% terbaik. Right? So next, Cik Aziz. Okay, so berapa kerap kita nak bersenam? Berapa kerap kita nak bersenam? Okay, so kadang orang tanya ke, coach, saya bersenam seminggu sekali boleh tak coach? Ataupun saya nak bersenam seminggu 2 kali. Kadang satu hari setengah jam boleh tak coach? Okay, banyak yang tanya saya macam ni. Saya bersenam, tapi badan saya gemuk. Saya tanya balik, berapa kerap awak senam? Kadang-kadang 2 minggu, 3 minggu sekali. Kadang sebulan sekali saya jogging. No, tak boleh. Okay, so korang kena, dia kata masa yang paling sesuai untuk korang bersenam ialah seminggu at least 3 kali. Jangan lebih daripada 2 hari. Okay, jangan lebih daripada 2 hari. Kalau korang workout hari ni, macam korang tengok dalam graf ni, first day korang workout, dia naik. Graf dia naik masa tu. Okay, biasanya orang yang first time workout ni, bila dia first time workout, sakit sini, kepala sakit, besok demam. Okay, so bila dia rasa demam, dia rasa dia nak stop. Dia nak stop seminggu, lepas tu minggu depan masuk. Tak jadi. Okay, masa workout sakit je lah korang kena paksa diri korang tu. Korang kena push diri korang tu. Kalau korang tak push diri korang tu, macam mana korang nak jadi yang terbaik? Okay, macam mana korang nak pushkan berat badan korang tu?
So korang kena tanam goal korang tu. Okay. So hari pertama workout bicep ke, contohnya kita main bicep. Okay. So besok kita workout shoulder pula. Okay. Bicep dah sakit, kita rest bicep. Besok kita workout shoulder pula. Besok shoulder sakit, kita workout chest pula. And then kita workout kaki pula besoknya. Okay. Macam tu dia punya rotation dia. Kita jangan hari ni kita workout ini, besok pun ini juga. Besok ini memang tak jadi. Kenapa coach saya workout hari dah rasanya dah setahun 2 tahun saya workout bicep je, kenapa bicep tak besar-besar. Dia besar tapi dia tak ada shape. Kenapa? Sebab korang fokus pada satu tempat je. Okay? Kalau korang nak kurus, korang kena workout total body. Satu badan korang kena workout. Alright? So, daripada index tu, workout pertama naik. Workout kedua naik. Workout ketiga dia turun sikit. Workout keempat tak workout, dia turun lagi kosong. So, dia akan jadi zero. Korang macam back to normal balik. So, jangan lebih daripada 2 hari. Kalau nak rest pun mesti 2 hari. So, di antara tu korang kena consume protein. Okay, protein tu boleh kalau tak pakai protein powder tu, boleh. Tapi dia punya proses healing tu lambat. Okay, so korang kena ada protein untuk healkan lagi cepat. Alright? Okay, so jangan lebih daripada 2 hari, at least 3 kali seminggu. Alright? So next, that's right. Okay. So ini adalah komponen of fitness yang korang kena ada dalam badan korang ni. Alright. So pertama ialah cardiovascular. Macam saya kata tadi, korang diet tak makan tapi tak ada cardio. Okay, cardiovascular ialah jantung korang ni. Kau kena jogging, kau kena basikal. So ni paling penting ni jantung ni. Lagi korang banyak exercise, cardiovascular lagi besar jantung korang ni. So dia dapat mengempam darah korang dengan baik. Okay, dapat mengempam darah korang. Kalau tidak, kena kejar anjing, dapat anjing dari lain-lain kejap. Letih aku gigit lah kaki aku. Kan? Okay. So cardiovascular ni paling penting. Okay, dia kata engine dalam badan kita ni. So kadang-kadang setengah orang dia workout, bodybuilder, dia workout tapi tak buat cardiovascular. Dia kadang dalam gym ada yang di kalangan bodybuilder ni dia sakit jantung. Sebab apa? Dia punya jantung dia kecil. Dia jantung bila kita workout, jantung ni macam ni. Sebab apa? Dia nak supply all the oxygen through your body. Okay, tapi kalau jantung korang kecil tak kuat, okay, dia tak support badan korang yang berat tu, dia akan jadi sakit jantung, lemah jantung. Okay, itu akan jadi. And then satu lagi, stress kerja. Okay, sampai jantung tu tak dapat nak support stress tu. Okay, so cardiovascular ni paling penting, paling utama. Alright, so yang nombor 2 ialah muscle strength. Okay, muscle strength. Okay, kekuatan otot korang ni kena ada. Dia apa ni dua-dua ni? Nombor 2, 3. Muscle endurance dan muscle strength ni kena ada, kena balance. Okay, kena balance. So kekuatan otot dan juga ketahanan otot. Kekuatan ni macam bila korang angkat tu lah, angkat bebanan tu. Itulah muscle strength. And then muscle endurance, berapa banyak korang boleh angkat tu? Adakah 15 kali? Adakah 20 kali? Adakah 100 kali? Berapa banyak? Okay, macam orang marathon, dia punya endurance tinggi. Macam orang sprinter, dia punya muscle strength dia kuat sebab dia nak kejut daripada awal sampai dia punya garisan penamat. Okay, macam endurance ni ialah orang marathon, dia lari jauh. Dia pada dia sering je rasanya kan. Okay, so kalau korang balance kedua-dua ni, korang ada cardiovascular bagus, korang ada muscle strength bagus, korang ada endurance bagus, so badan korang jadi complete. Alright, so nombor 4 ialah flexibility. Yang ni yang paling penting. Okay, flexibility untuk mengurangkan kecederaan semasa bersenam. Okay, semasa kita buat sesuatu benda. Okay, flexibility contohnya tangan kita terjebak, terlebih, jatuh yang toilet ke apa kan. So kita dah belajar taekwondo, dah belajar apa? Dah belajar orang kata apa? Yoga ke apa kan. Kita jatuh sah buat split. Nothing. Okay, so flexibility ni penting untuk kita bergerak. Untuk motion badan kita tu bergerak dengan lebih. Kalau motion kita bergerak perlahan tu, tiba-tiba terkena tersentak, kuat tu yang boleh jadi injury. Okay, and then satu lagi last kita body composition ataupun diet lah. So diet kena jaga. Right. So kalau kelima-lima ni, kalau korang jaga, insyaAllah badan korang akan jadi fit. Satu badan yang sangat-sangat fit. So korang kena lakukan aktiviti ni, dia kata baru nak start ni, kena lakukan selama 24 hari straight. Jangan berhenti. Okay, cuba. Sakit pun buat juga. Kan? Kena paksa badan korang. Bila lagi kita nak buat? Kita kena paksa badan kita ni untuk jadi lebih fit. Alright? So, kalau apa-apa, korang kena ada trainer lah. Kalau korang rasa macam lost kan, tak tahu nak buat apa, okay, korang kena ada trainer yang guide korang. Guide korang punya pemakanan, guide korang punya pergerakan. Kadang-kadang setengah orang dia lebih berpandu kepada YouTube. Korang dia suka YouTube.
So bila tengok YouTube, orang bergerak macam tu, tapi bila dia buat tu teknik dia salah. Itu yang bahaya menyebabkan kecederaan ke hantar badan kita. So depan ni saya akan ajar orang macam mana untuk bersenam dengan betul. Okey, seterusnya. Ini ialah dia punya period dia. Okey, kata bulan yang pertama ialah bila korang work out, korang kena tahu goal korang. Korang nak kurus ke, korang nak bodybuilding ke, korang nak apa benda, korang nak kekal fit ke, ataupun korang nak apalah korang nak jadi atlet ke kan. So korang kena tahu yang bulan pertama korang kena tahu, baru korang tahu arah mana korang nak pergi. Okay, so bila korang work out, korang akan increasekan korang punya muscular strength dengan muscular endurance. So bulan kedua tu, contohlah yang pertama tu korang angkat 5 kg. Okay, 5 kg. So bulan pertama tu yang anatomy adaptation. Okay, korang dah biasa kepada korang ni. Bila korang angkat 5 kg, bulan kedua tu bila angkat 10 kg. Cari kat saya. Okay, bila korang kekal angkat berat tu, masa korang akan jadi kuat. Okay, kalau korang jatuh pun tak sakit. Macam saya ni, okay, saya ni ialah seorang stuntman, okay, stuntman ataupun pelakon, okay. So saya kena kekalkan kesihatan pada saya ni. Saya kena maintain. Kalau tak orang masih gemuk, orang tak respect lah kan. Kalau korang tengok contoh Thor kan, Chris Hemsworth kan contohnya kan, kalau dia gemuk, orang respect tak kan. Alamak, terus ini dorang saya badan dia dah gemuk, dah gempan kan. So dia dah kurang. So penampilan tu kena jaga. Macam korang kan, korang jaga penampilan kena exercise kan. So kena selalu bersenam. Okay, so kau kena kekalkan masa kau. So saya sebagai seorang stuntman, saya kena ada masa. Sebab contoh kalau saya buat jatuh, accident kereta apa semua, jatuh motor, kalau saya tak ada masa pada saya ni, dia senang kena ke tulang saya ni. Jadi dia ni masa tulang, okay. Kalau tak ada masa, kena tulang patah, okay. So makin besar masa kita tu, makin kuat kita punya tulang kita makin kuat. That's why kita kena build up masa. Jangan terlalu besar lah. Kena perempuan kata, coach, saya ni perempuan, coach kalau pergi gym kan badan saya jadi begitu bodybuilder kan. Tidak, jangan risau. Okay, girls, tolonglah faham. Korang punya masa ni bukannya besar macam lelaki. Okay, masa korang ni kecil je. Okay, kalau korang workout macam tu besar itu je. Dia tak macam lelaki. Lelaki ni dia punya masa dia besar. Kalau yang korang tengok yang dalam TV yang pompom besar-besar, itu dah ada steroid. Okay, jangan risau. Kata saya takut nak pergi gym, saya nak tukar saya besar kan. So jangan risau, jangan takut. Okay, pergi je gym. Pada korang akan cantik, elok, nice je kan. Nanti suka badan atas sana. Okay, right. So bulan yang ketiga, bila korang workout. Okay, so bulan ketiga barulah korang dapat korang punya result. Okay, contohnya korang nak kurus ke, korang nak pada sahur ke. So bulan ketiga dia depends. Okay, macam saya tinggi ni, saya dapat bulan yang ke-6. Sebab tu masa saya panjang. Orang yang rendah, dinding kecil-kecil comel ni, dia senang dapat sebab masa dia kecil. So dia punya gerakan masa dia tu pendek. So dia cepat dapat. Okay, depends pada berapa banyak hard work korang tu. Kalau korang workout malas-malas, malas dah result dia. Kalau korang betul-betul hard work nak dapat dia result tu akan jadi best sempurna. Okay, right. So seterusnya, okay, diet. Alamak, diet kan, ni yang paling orang yang tak suka ni kan. Dia nak exercise tapi nak kekalkan diet. Okay, macam mana saya nak kekal diet ni? Saya malas. Korang kena start daripada zero. Korang kena push diri korang kan. Korang kena, maknanya diet ni, nampak tak korang tengok 80% ialah diet. Hanya 20% sahaja ialah workout. So, korang kena tahu, diet ialah dia kata the main point. Korang kena jaga. Aduh, bila dia kekal diet ni, malas nak dengar lah, saya suka makan kan. Macam mana korang nak sihat, korang kena buatlah benda-benda macam ni. Okay, alright. So, seterusnya, okay, sebenarnya, kita putih. Okay, so yang ni ialah kalori-kalori yang ada dekat dalam makanan yang korang suka. Yang pertama ialah cheeseburger, 440 kalori. Kadang-kadang korang kata, makan burger bestnya. Tapi korang kena tahu kalori, berapa intake kalori korang kena ambil dalam satu hari. Korang tahu tak? Okay, lelaki lain, perempuan lain. Okay, rasanya lelaki dalam 1,800 ke 2,000. Okay, perempuan dalam 1,400, 1,200 ke 1,400. So korang bayangkan satu hari korang consume berapa kalori. Cheeseburger 440 kalori, tersasul saya kan. Okay, sebab ni favorite saya ni kan.
Nasi lemak yang korang konsum setiap pagi tu dah 389 hari pula. 389 kalori. Tinggi kan? Okay. Bayangkan kalau pagi nasi lemak, and then tengah hari makan cheeseburger dah berapa dah? Okay, 4, 5, 6, 700 kalori. Terus tinggal berapa kalori lagi. Ini tak kira malam lagi. Dan tengah malam lagi makan. Bayangkan ada berapa tahun korang hidup ni, korang dah konsum yang kalori yang ada ni. Bayangkan dah berapa banyak dah korang kumpul fat dalam badan korang ni. Korang tak takut ke? Kan? Ada setengah kata makan ni, kata hebat kan. Kita tak muda kita makan. Yes. Ada setengah orang tak muda nak dimati sakit jantung. Korang tahu kan? Okay. So milkshake kau tengok 780 kalori. Lagi tinggi daripada cheeseburger. So 780 kalori ni sebab apa? Susu dia banyak. Okay. Tapi dia punya milkshake tu sikit je kan. Dia punya contoh strawberry tu sikit je, tapi susu dia banyak nak bagi dia sedap. Okay. Ayam KFC 720 kalori tu baru dua ayam. Kalau 3 ayam, okay, boleh korang makan ni, tapi jangan selalulah, jangan kata konsum terlalu, kata selalu sangat makan. Okay, boleh kadang-kadang 2 minggu sekali boleh nak rasa kan. Kadang-kadang orang kata kalau boleh benda apa cheat day. Satu hari tu mesti ada cheat day lah, dan tu dia makan kan. Okay, and then roti canai 350 ke 400 kalori. Okay, satu yang ni paling kita favorite ialah teh tarik. Okay, teh tarik apa 80 ke 100 kalori. Sebab apa? Dia punya susu dia. Seorang coach ada lagi tinggi lah coach, 150 ke 200 ada. Okay, depends kepada susu. Tapi kalau susu kedai mamak ni korang kena faham tengok macam mana buat. Susu dia banyak ni, cawan besar ni, susu dia banyak ni, dia punya teh ni macam tu je. Itu yang diorang buat. Itu yang terbapak tu. Sedap ni coach kan. Campur lagi roti canai. 350. Terbaik. Pagi-pagi kita dah makan banyak. Okay. So seterusnya. Tadi saya tak nak cakap banyak sebab hari ni saya nak share korang macam mana kita nak workout. Okay. Kita nak workout sebab paling penting. Sebab korang bila korang kat rumah, korang tak tahu nak workout apa. Okay. Korang boleh gunakan kursi, boleh gunakan apa. So nanti saya akan gunakan kaedah-kaedah yang kata murah. Tak perlu korang pergi ke gym. Tak perlu korang nak pergi ke tempat lain. Okay. Right. So yang merah ni ialah macam mana korang nak kurangkan kalori dalam badan korang ni antara aktiviti-aktiviti yang ada. Okay. Yang dalam ni. Okay. Next. Okay. So ini ialah berapa kalori yang kita perlukan dalam badan kita seharian. Okay. Korang boleh tengok di graf dalam ni. Okay. Lelaki dewasa dalam 2000. Okay. Macam saya kata tadi. Okay. Macam wanita 1800. So kalau korang dapat kurangkan kalori itu, bagus. Sebab apa? Kalau orang nak kurus, dia kena guna kalori yang rendah. Okay. Kalau korang boleh banyak, make sure workout tu pun kena banyak. Okay. Workout kena lebih. Makan lebih, workout lebih. Tak apa. Jangan makan banyak, workout kurang. It's a big problem. Okay. Memang tak ada problem sebab korang akan build up banyak fat kat situ tu. Kita kena kurangkan fat tu. Okay. Right. Seterusnya. Okay. So, kita dah berada di kata demonstration. Okay. So, hari ni saya nak share beberapa aktiviti yang korang boleh buat di rumah. Kalau korang rasa macam korang bosan nak buat bersorangan, korang boleh buat couple. Dan saya akan tunjuklah sikit-sikit. Okay. So, macam korang nampak kat sini ialah, ini dumbbell Okay. Dumbbell So, ini dumbbell korang boleh beli murah. Ini dah viral dekat Facebook. Korang beli murah dalam, rasanya dibagi dalam 25 kg. 100 lebih, 170 korang boleh beli. At least ada dumbbell kat rumah ni. Okay. And then, so bila dah beli ni janganlah letak je kat rumah jadi barang perhiasan. Nanti kena angkat. Okay. So, angkat ni kena ada beberapa teknik. Contohnya kalau setengah orang dia suka buat bicep curl kan. Setengah orang dia angkat sini je. Okay. Ini salah. Tak rasa apa-apa. Sebenarnya posture korang kena straight, kena lurus. Okay, tangan kena sini. Pulang dalam sini ke, bicep ke, macam ni ke, twisting. Ataupun korang yang jadi macam ni, bicep ke. Okay, so badan korang kena straight. And then korang punya bicep korang ni, ini bicep lah. Saya kata lengan. Okay, senang bawa faham ya, bicep kita tak faham ni kan. Okay. Lengan saya dah biasa cakap saintifik kan. Okay, lengan korang ni, ini korang kena fokus pada satu tempat ni. Okay, so bila korang angkat, badan kena straight. And then korang kena, pernafasan kena betul. Kena tarik nafas dulu. And then tarik. Lepaskan.
So korang kena fokus pada bicep korang ni. Jangan pula korang angkat macam ni. Ada motion. Okay? Ini adalah satu aktiviti yang salah. Okay? Aktiviti yang salah. Okay? So badan kena straight dan angkat. Badan kena static. Fokus pada bicep, pergerakan bicep saja. Okay? And then daripada shoulder. Shoulder contohnya, ini kita ni shoulder. Bahu kita ni. Okay? Untuk kalau korang nak kurus, shoulder ni adalah salah satu aktiviti yang bagus lah untuk turunkan berat badan. Dia kata shoulder, chest, peha, punggung, itu antara orang kata workout yang paling main untuk korang kekal kurus. Okay. Untuk shoulder, tangan jangan terlalu lurus. Okay, bengkok sedikit dan bila angkat ni macam ni. Yes. So angkat, turun. So pernafasan pun tarik nafas dulu. Apa-apa pun mesti tarik nafas. Jangan korang main nafas saja. So dia akan jadi problem. Okay. So bila angkat ni, korang akan tarik nafas. Okay. So yang ni kena angkat. Korang kena fokus kepada korang punya shoulder. Okay. Ini shoulder bahagian tepi. Bahagian sini. Okay. So kamera mana ni? Sini ke sini kamera? Sini. Sini Okay. So kalau nak work out shoulder bahagian depan, shoulder bahagian depan macam ni. Okay. Ini work out shoulder bahagian depan. Okay. Okay. Tuan-tuan perempuan, korang boleh gunakan apa jenis. Kalau korang tak ada dumbbell, korang boleh gunakan botol air ke. Korang boleh gunakan buku teks yang berat-berat pun boleh. Ataupun korang boleh gunakan contohnya air. Okay. Ada setengah orang dia guna baldi. Okay. Dalam baldi sana. Sini apa? Bukan. Salah Okay. So baldi bagus. Okay. Sebab apa? Korang boleh isi air dalam tu. Okay, sebentar ya. Okay. Bila baldi tu, contoh besar, baldi besar ni. So korang boleh letak baldi tu paras mana? Contohnya korang letak paras ni. Korang letak dekat kemerat, berapa berat dia? Contoh 5 kg. So korang boleh angkat. Tapi masalah dia air kan, dia a bit berkocak-kocak sikit lah. So dia akan basic pada korang punya lantai. So paling bagus kalau korang dapat gunakan contoh botol air yang ada untuk itu, ada cup itu. Ya. Okay. Right. So ini ialah position, bila setiap position yang korang nak work out ni, make sure badan kena tegak. Okay. Posture badan tu kena tegak. Jangan slump. Okay. Jangan bongkok ke depan. So korang kena tegak macam ni. Okay. And then kena lentik sikit lah. Betul. Arch kan. Okay. So bila angkat tu, make sure badan korang tegak. Jangan bila angkat ni ke depan, korang ada motion ni. Ini salah pergerakan dia. So korang kena static macam ni. Baru korang boleh fokus pada tempat yang sama. Okay. Sama macam kalau korang nak buat squat. Okay. Besarkan sikit. Kata paras bahu. Bila korang turun bawah. Okay. Tolak ke bontot ke belakang. Macam ni di tepi ni. So bila korang turun ke bawah ni, jangan letak lutut di depan. Bila korang buat lutut di depan, korang punya lutut ni akan rosak. Okay. Itu jadi rosak lutut. Okay. So tolak bontot ke belakang. Sorry. Tolak bontot ke belakang. Nampak? Okay. Dan angkat ke atas. Okay. So barulah korang tak injekkan korang punya lutut. Bawah dan atas. So ingat tak dia pernafasan dia macam mana? Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Oh, macam program kesihatan ni agak. Program kesihatan nampak. Okay. Right. So, itu ialah pergerakan kaki. Alright. So, lepas ni, saya akan tunjuk korang yang, orang kata cara yang So, terima kasih kepada Cik Aziz bagi biarkan saya ni tuala ni. Okay. Right. So, ini ialah tuala. Nampak simple. Okay. Tapi kita boleh gunakan ini sebagai satu senaman. Macam mana? Okay. Kalau korang tuan-tuan di rumah, korang boleh try aktiviti ni. Ambil apa-apa kain. Okay, kain tak kira lah tudung ke, baju ke, singlet ke, apa-apa kain lah. Yang besar ni atau besar sikit tak apa, tak kisah. Okay, korang boleh cuba di rumah. Cuba. Okay, cuba ambil ke tuan-tuan. Ambil apa-apa kain apa-apa. Okay, silakan. Ambil Okay, saya trust lah tuan-tuan mesti ada yang dah ambil Okay, korang boleh cuba benda ni. Okay, untuk shoulder okay, cara dia lah, jangan bagi kain ni lembik. Okay, bagi dia tegak. Okay, tegak. Baru dia akan rasa pressure dekat korang punya shoulder korang ni. Okay, so bila korang tarik ni, bila korang naik ke atas ni, okay, bila korang turun ni, okay,
rasa tak? Apa rasa kat mana? Kalau rasa kat punggung tu mesti sampirong tu. Rasa kat telinga pun sampirong. So mesti rasa dekat bahu, rasa kat shoulder. Okay? Alright. Sama macam ini. Okay? Untuk shoulder. Okay? Daripada sini, tarik, tegangkan dia, turun ke bawah, tolak ke atas. Okay? Alright, saya duduk lah, saya tinggi sangat lah. Sorry. Okay? Kau boleh duduk, sampai-sampai santai tu boleh duduk sekali. Okay? Dari sini, okay? Panjang lah tangan saya kan? Okay? Turun ke bawah, tolak ke atas. Turun ke bawah, tolak ke atas. Okay? So ini ialah senaman untuk shoulder yang paling bagus. Okay? Untuk pinggang pun kita boleh buat. So tegangkan dia, tolak ke tepi, depan, tepi, depan. Okay? Pernafasan dia lupa. Okay? Korang akan rasa bahagian pinggul. Kan? Bagi yang perempuan yang nak kuruskan bahagian lengan ni, okay, ini antara satu aktiviti yang bagus. Okay. Macam cakap tadi, kalau korang boring buat seorang, kita kena ada partner. Kita boleh buat bersama-sama. Okay. Di sini saya ada partner saya ni, namanya Cik Ikwan. Okay, silakan Cik Ikwan. Okay, ini adalah satu contoh. Contoh kalau kita nak buat aktiviti bersama partner. Okay. Dia antara ialah, okay. Okay, Cik Ikwan, bawah. Okay, selamat datang. Okay, silakan. Okay, pada saya. Right. So ini dipanggil bicep curl dengan tricep push down. Okay, kita boleh buat dua-dua sekali. Dia kena kerjasama dengan saya. So masing-masing kena buat pressure. Okay, buat macam ni. Okay, alright. First kali partner dia ini bicep curl. Okay, bicep curl macam kita main badan dumbbell. Okay, tapi saya nak tolak ke bawah. So kita kena berlainan. Dia tapak ke atas, saya tapak ke bawah. So tekan bawah. Okay, pegang. Okay, so bila saya tolak ke bawah, dia kena bagi pressure ke saya. Dia tolak ke atas, tarik, saya bagi pressure ke dia. Nampak? Bekerjasama, nampak? Nampak? Okay, nampak? Rasa tak? Rasa nak nangis ke apa? Tak nangis? Okay, so ini dua pergerakan yang berbeza. Okay, dia ada dua pergerakan berbeza. Okay, maknanya dia ada bicep curl dengan tricep pull down. Okay, alright, kita ambil kursi yang kecil sikit. Okay, so lepas ni kita akan buat shoulder. Okay, kita boleh buat push down. Okay, alright. Okay, Cik Kuan duduk. Right. So ini ialah shoulder over press ke atas. Okay, tolak ke atas. Okay, atas ni. Okay. So saya akan tolak ke bawah. Maknanya siku saya tolak ke atas. Okay, tolak ke atas. Okay, lagi. Okay, saya pun tolak ke bawah. Dia pun kena pressure. Okay, up. Naik. Tolak ke bawah. Okay, nampak? Dia rasa pressure. So dua-dua rasa training, nampak? Saya tolak ke bawah pula. Dia jangan terlalu kuat. Kalau saya kuat sangat, dia naik atas. Naik. Dia tak naik. So saya kena bagi sikit. Baru dia boleh bersenam. Nampak? Sama kita bersenam. Okay? Alright. So kita boleh gunakan ini. Okay? Kita boleh gunakan ini. Bangun. Okay. Alright. So ini. Okay. So ini tarik. Okay. So kaki macam ni. Okay. Kaki dah bentuk. Satu bengkok, satu belakang lurus. Okay. So saya akan tarik dari sini, tangan saya lurus, saya akan tarik ke depan, belakang, kita tarik balik. Okay, ini untuk korang punya back. So korang boleh tarik. Nampak? Kalau saya keras sikit, okay, tarik kuat. Okay, lagi pressure kuat. Ini tarik kuat sikit. So ini pressure untuk kita punya back. Untuk kita punya back. Okay. Untuk kita punya ni pula. Okay. Alright. Cik pegang. Pegang dua-dua ni. Okay. Ni. Okay, right. Good. Lepas. Right. So ini saya boleh buat tricep pull down, dia boleh tricep atas. Okay, atas, angkat. Okay, bawah. Okay. So ini ada aktiviti yang kita boleh buat bersama-sama, nampak? Okay, ini aktiviti senang ni. Okay. Saya training back. Dia training dia punya tricep. So ini antara aktiviti yang kita boleh buat di rumah. Okay, terima kasih Cik Kuan. Terima kasih banyak. Okay. Itu bukan dari Cik Kuan, okay? Right. So, ni antara aktiviti yang kita boleh buat di rumah bersama-sama dengan rakan kita. Contohnya, nak buat dengan mama saya ke, kan? Nak buat dengan adik saya ke. So, ni antara aktiviti-aktiviti yang kita boleh buat bersama, okay? So, kain boleh kita buat seorang. Kalau ada dumbbell, lagi bagus, okay? So, kalau tak ada benda lain, contohnya botol air ataupun kita ada baldi, alright? Okay, so saya nak bersama dengan awak semua. Okay, saya nak
nak dekat dengan korang semua, okey. Saya bekerjasama, tak kira lah korang berada di mana. Saya nak korang cuba aktiviti ni. Kita akan buat aktiviti Tabata. Okey. Aktiviti Tabata ni dia ada 8 jenis aktiviti. Bagus untuk kita workout. Okey. Pertama, kita akan workout. Kalau ada kain, kita maintain kain ni. Okey. Pertama, okey. Duduk macam ni. Right. So, saya nak korang buat bicep curl. Bayangkan dan korang ada dumbbell. Okey. Ada dumbbell. Okey. Korang buat bicep curl. Tarik tegang-tegang, buat bicep curl macam ni. Okey? Alright, ni yang pertama. Okey, yang pertama. Okey. So yang kedua. Yang kedua ialah di sini kita pegang shoulder. Okey? Shoulder kita tarik ke atas dan tolak ke bawah. Okey, tolak ke bawah. Okey. Yang ketiga ialah di sini tolak ke atas dan ke bawah. Ke atas dan ke bawah. So ini yang pertama tadi apa? Bicep curl. Yang kedua, shoulder. Yang ketiga, ni, chest yang ni okey. Alright. Yang keempat ialah kita buat lateral raise. Okey, untuk kita punya ni, kita punya shoulder kita ni, kita buat macam ni. Okey. Bayangkan ada barang. Kalau ada barang, ada buku lagi bagus. Ada bebanan lagi bagus. Tangkap macam ni. Okey, itu nombor 5. Yang keenam kita akan buat kaki. Okey. Kalau kursi korang tu ada. Okay. So ini kursi. Okay. Kita akan buat squat. So di sini naik dan bangun. Bangun. Naik, turun. Naik dan turun. Okay. Tak perlu duduk. Duduk, lepas tu bangun balik. Okay. Kita boleh turun dan naik. Sentuh sikit saja dekat lantai tu. Okay. So, kemudian kita akan buat. Ini biasa perempuan katanya, coach macam mana saya nak teruskan saya punya lengan belakang ni dah berlebel-lebel dah ni kalau saya buat gini-gini dah berjoget-joget dia tu kan. Okay, so kita kena buat ni, dip. Dari sini, tolak ke bawah. Macam ni. Okay, sini senaman dia. Right? Benar? Nombor apa dia tadi? 8. Okay. 8 dah, habis. 8 dah, cukup. 3. Okay, alright. So, jom kita buat sama-sama. Boleh? Boleh Ada lagu Okay. Okay, first kita buat bicep curl Okay, dengar Dengar kita cue dia. 4, 3, 2, 1, go! Yes! Bicep curl. Bagi dia tegang. Jangan bagi dia lembek. Okay. Make sure pressure kan bicep kita tu. Fokus. Tonton buat ke? Kita pandang je. Alright, relax. Okay. Seterusnya kita akan buat ini ke depan Okay, ready? 3, 2, 1, go! Up. Yes. Bagi pressure shoulder kita tu. Bagi dia rasa. Sampai baju kalau ketiak tu basah. Come on. Okay, jangan lupa breathing jangan korang tak nafas. Nanti kan pensan, saya tak nak nanti tiba-tiba dah. Okay. So lepas ni kita akan buat ni Go. Jangan dia, jangan bagi gitu maintain. Wah, rasanya sudah mana? Macam ikut tadi. Good. Right. So shoulder kita dah rasa ni. Kita dah workout shoulder banyak hari ni. Bicep kita dah buat. So kita akan buat lateral raise. Right? Go. Yes. Kalau ada barang angkat tu lagi bagus. Okay. Angkat barang tu. Apa yang mana ada? Okay. Cut. Make sure fokus pada kau punya shoulder ni. Jadi dah tunjuk kan? Good. Alright. So kita dah rasa kita punya shoulder dah meletup ni. Okay, dah hafal dah. So lepas ni kita akan buat squat. 3, 2, 1, go. Tas. Good. Cut. Kalau tak sentuh tak apa. Sini je. Cepat. Ingat, bontot tolak ke belakang. Jangan duduk ke depan. Bahaya. Danger.
teknik yang betul. Alright. Good. Alright. Ingat ini. 4, 3, 2, 1, go. Good. Masih lah. Come on. Burn your ni. Dengan luar ni. Rasa. Yang belakang ni. Yang tak rasa tak tahu macam apa. Okay. Ini kita beramai-ramai. Hari ni kita pergi program ada kena bayar. Ini free je. Okay. Kita buka bersama. Kita akan buat chess. Okay. Go. Okay. Ini adalah chess. Tolak ke belakang. Teruskan. Dekat korang buat ni. Nampak? Ada sitras, korang buat. Next. Okay. So, last workout. Last workout, come on. Kita buat lunges. Go, down. Yes, kalau tak dapat tu boleh guna ni. Okay. Kita boleh gunakan kursi untuk kita mengangkat badan kita ke atas. Okay. Kalau tak ada, kita boleh buat tanpa ni. Mati. Go, come on. Habislah. Yes. Good job guys. Good job. Okay. Saya bangga korang semua. Right. So dah ambil nafas. Okay. Kalau ada air, minum air tu. Okay. Minum. Minum lagi. Right. So, yang seterusnya kita nak habis dah. Alright. So ini antara kata motivation. Korang kenal ke siapa tu? Alamak. Okay. Kenal ke siapa yang orang berada dalam gambar tu? Okay. Yang ni ialah Arnold, susah dengar je. Arnold Schwarzenegger. Okay. Dengar saya pakai saya. Okay. Ini antara kata life rules of success. Antara sebab-sebab yang dia berjaya. Ini antara rules dia yang dia buat. Okay. Yang dia follow. Pertama, trust yourself. Setengah orang badan segempal lah. Coach, tak boleh buat. Saya ada masalah lutut. Saya ada masalah ini. Ada masalah ini. Tapi korang kena pertama kali korang kena yakin yang korang boleh mampu buat. Okay, korang kena letak keyakinan tu di hadapan. Okay, jangan letak di belakang. Korang kena trust yourself. Saya boleh buat. Saya cuba. Sakit, buat lagi. Sakit, buat lagi. Okay, break some rules. Contohnya, peraturan korang hanya boleh buat squat 5 kali je. Okay, cuba untuk buat lebih daripada tu. Break the rules. Saya tak boleh kok. Saya mampu buat banyak ni sahaja. Okay, kalau boleh kita break the rules. Kita buang daripada zon selesa kita dulu. Keluar daripada zon selesa, baru kita berjaya. Okay? Yang nombor 3 ialah don't afraid to fail. Setiap permulaan pasti ada kegagalan. Kan? Orang nak berjaya, mula-mula dia gagal dulu. Okay? Kemudian dia berusaha sampailah dia berjaya. Baru dapat sukses. Semua orang lah, orang-orang yang berjaya dalam dunia ni semua start daripada failing. Last day baru sukses. Okay. Yang keempat ialah ignore the naysayers. Maksudnya orang rakan-rakan kita yang negatif. Kita nak buat, Mat, tak payahlah Mat, badan kau ni macam ni, mana? Bulat macam ni, mana nak buat ni kan? No, jangan dengar. Yakin pada diri sendiri. Balik kepada rules number 1. Trust yourself, you boleh buat. Orang yang naysayers ni jadikan dia satu sebagai semangat kamu untuk berjaya. Alright? Work like hell. Okay. Bila kamu dah bersenam, bila kamu dah bersukan, buat betul-betul. Work like hell. Buat betul-betul. Okay. Dan last kali ialah give something back. Okay. Apa yang korang dah ada ni, jangan korang tak share pada orang lain. Okay. Kita kena share pada orang yang nak kuruskan apa semua. Jangan kita kena ikut ilmu tu. Kita kena share pada orang semua. Give something back. Okay. To the country. Contohnya, Arnold Schwarzenegger ni, dia punya perkampungan ni kecil. Tak famous. Tapi sekarang dah orang tahu pasal perkampungan dia daripada mana kan. So, daripada Austria kan. So, dia give something back to the country. Okay, dia bagi something back. Okay, so saya cakap pula macam Arnold Schwarzenegger dah. Wow. Okay, alright. So, remember, if you climb a ladder of success with your hand in your pocket, you tak boleh nak berjaya. Okay, so you need to climb with your hand. Kalau you climb the ladder of success without your hand, you cannot go further. Alright. So the last one, and seterusnya. Okay, right. So thank you very much. So itu saja saya punya sharing pada hari ini, penjagaan fizikal.
Dan kalau ada kesilapan daripada saya mohon maaf. Dan saya harap sharing saya ni pada hari ini bermanfaat kepada kamu semua. Alright, kalau apa-apa pertanyaan ataupun awak nak saya advice pada saya ataupun nak saya diperiksa sebagai trainer, korang baca T-Boxing sekalipun, korang boleh follow saya punya Instagram Ken Anwar ataupun Facebook saya. Dan itu saya punya nombor telefon, korang boleh directly call saya ataupun email saya. Okay, kalau korang nak perlukan advisor pada korang punya progress sekarang, korang boleh call saya directly. Alright, so thank you very much. Say thank you for your time, thank you for your patience, and see you next time. Alright, thank you very much. Bye-bye. Surat khabar lama, bateri lama, tabung lama sudah tak guna bagi saya loh. Haha, bilakah kali terakhir anda menyimpan secara tetap? Syabas, sekiranya anda seorang penyimpan tetap. Menyimpanlah mengikut perancangan kewangan anda. Sila hubungi AKPK untuk nasihat kewangan percuma. AKPK untuk esok yang lebih baik. Hasin, kalau sudah besar mau jadi apa? Hasin mau jadi dokter. Hasin, kalau sudah besar mau jadi apa? Hasin mau jadi dokter. Adik. Buku baru, adik. Esok Ani boleh pergi sekolah. Hasin mau jadi dokter. Supaya kalau ibu sakit, Hasin boleh rawat ibu. Ibu, Hasin mungkin tidak dapat tunaikan impian Hasin. Tapi Hasin tahu impian Hasin hidup dalam perjalanan adik. Perjalanan yang membawa harapan untuk memerdekakan